أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnia dia dan anugerah daripada dia, kita masih dapat teruskan program live talaqi dan tadabbur kita ni sepanjang musim yang hampir kepada perayaan haji, yang kita panggil sebagai musim haji. Bermula daripada bulan Syawal itu kita menyambut hari raya puasa, sampailah sekarang, ni kita panggil bulan-bulan musim haji, yang mana sah untuk kita kalau kita niatkan untuk melakukan haji dan masuk ke dalam ihram semata-mata untuk menunaikan haji pada tempoh ni. Tapi dengan ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kat kita ni, ada satu ujian iaitu COVID-19 ni. Untuk tahun ni haji itu dikhususkan untuk orang Mekah sahaja. Untuk orang Mekah dan beberapa orang yang terhad sahajalah. Tak apa, tahun ni Allah Subhanahu Wa Taala tak izinkan kita pergi ke sana. Tapi perkara ini adalah perkara biasa, yang mana pernah berlaku di dalam sejarah kita, di dalam tradisi umat Islam kita. Banyak kali haji itu ditangguhkan, dan bahkan pada zaman Nabi Muhammad SAW pun, pada pertama kali Nabi Muhammad dah lama dah hijrah ke Madinah, berpindah ke Madinah, meninggalkan kampung halaman, macam kita lah, berhijrah ke negara yang lain. Contohnya, tinggal negara kita, tinggal keluarga kita, tinggal harta kita, tinggal rumah yang kita hidup selama berpuluh-puluh tahun. Kemudian tiba-tiba satu hari diberikan peluang untuk kita balik ke kampung tersebut, untuk kita tengok adik-beradik kita yang kita tinggal, untuk kita tengok balik kenangan-kenangan kita di rumah kita yang lama tersebut. Tapi bila kita nak pi tu, kan, teringin nak pi tu, tapi bila sampai terhalang. Itulah peristiwa yang terjadi pada peristiwa yang kita panggil sebagai umrah pertama Nabi Muhammad SAW, yang akhirnya membawa kepada peristiwa yang disebutkan sebagai Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah. Jadi Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat ni pi ramai-ramai, dah buat dah satu perjanjian dengan kaum musyrikin. Janji kaum musyrikin kata, boleh hampa ni orang Islam mai daripada Madinah ni, kami nak benarkan ni orang Islam boleh masuk ke Mekah dan buat umrah. Habis buat umrah patah balik, keluar balik. Dah janji dah. Tapi elok Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dah mai dalam keadaan ihram, dah pakai ihram elok dah, mai dekat kaki kota Mekah tu, sampai dah sikit lagi nak masuk. Sampai di situ, orang musyrikin buat tak mau bagi masuk pula. Perjanjian pun dah berat sebelah, tapi bila dah sampai pula tak bagi masuk pula. Maka umrah pada tahun tersebut terhalang. Nabi tak mampu nak buat umrah tersebut. Maka akhirnya semua para sahabat menyembelih seekor kambing dan membayar dam. Kita panggil membayar dam, iaitu denda. Sebab apa? Sebab dah ihram, kemudian tak menunaikan umrah. Maka semua para sahabat sembelih seekor kambing bersama Nabi Muhammad SAW, lalu mereka pulang ke Madinah. Jadi bila kita tak boleh buat haji, kita tak boleh buat umrah dan sebagainya, disebabkan halangan-halangan yang sah di sisi syarak, maka benda-benda tu bukannya sebagai satu aib. Kita jangan duk rasa macam, saya ni nama saya naik dah tahun 2020 nak pergi haji, tiba-tiba tak boleh pergi haji. Allah Ta'ala tak bagi pergi haji sebab COVID. Kerajaan Saudi tutup. Mungkin saya ni banyak dosa kot, Allah Ta'ala tak mau terima saya. Jangan fikir macam tu. Salah. Kalau fikir macam tu, salah. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad SAW ajak kita supaya kita sentiasa bersangka baik dengan Tuhan. Bukannya kita tak boleh pergi tu kerana kita ni jahat, Allah Ta'ala tak mau terima kita. Tak. Kita mau pi tu, kita dah nak pi dah, nak pi cari Allah Subhanahu Wa Taala, nak tunaikan
permintaan ataupun rukun yang terakhir dalam hidup kita. Nak pergi buat haji. Kemudian nak pergi buat umrah dan sebagainya. Kita dah mau dah. Kita mau kat Allah, takkan Allah tak mau kat kita. Allah Ta'ala tu jauh lebih rahmat daripada kita. Kita pun kalau mau dekat orang kan, mau sungguh-sungguh dekat orang, kita buat sungguh-sungguh apa semua, kan, pelan-pelan orang pun lama-lama, walaupun mula tu meluat kat kita, tapi lama-lama pun akan jadi kawan, sebab kita usaha. Ni Tuhan kan, Tuhan yang rahmat, dia berlipat-lipat kali ganda. Kita mau kepada dia, takkan dia tak mau kepada kita. Jadi jangan bersangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Biasa, perkara biasa kalau kita tidak dapat pergi haji, tak dapat tunaikan sembahyang Jumaat dan sebagainya, tu bukan maksud Allah Taala benci kat kita. Tapi kita teruskan ibadat-ibadat yang mendekatkan kita dengan Tuhan, yang kita termampu. Buatlah baik itu pada sekadar termampu. Nabi kata, wa ma amartukum bihi fa'tu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kamu dengannya, maka buatlah sekadar semampu kamu. Tak payah buat lebih-lebih daripada kemampuan kita. Buat sekadar kita mampu. Okey. Jadi hari ni kita sambung lagi talaqi dan live kita ni. Talaqi live tadabbur. Apa pun tak apalah, panggil pi lah. Talaqi live ke, talaqi tadabbur ke, apa benda pun, live FB ke, panggil pi lah. Yang penting mengaji ya. Kan? Yang penting kita mengaji ya. Okey, kita berada pada muka surat 61. Muka surat terakhir di dalam juzuk 3. Okey. Semalam kita hari Rabu itu kita baca muka surat 60. Hari ni kita baca muka surat 61. 61 nombor dalam bahasa Arab ni, kalau nombor 6 tu rupa dia macam nombor 7 dalam bahasa Melayu. Satu macam satu lah. Okey. Muka surat 61. Juzuk 3 muka surat yang terakhir belah kanan, ayat 84. Daripada surah Ali Imran. Okey, malam ni kita akan baca lagu Bayati. Kita baca lagu Bayati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina. Okey. Qul amanna. Okey. Qul dekat situ 2 harakat. Kita panggil nama dia mak badal. Mak badal. Mat badal. Amanna. Okey. Tu dengunglah wajibul ghunnah. Amanna billahi wa ma unzila alaina. Wa ma majaz ismun fasil. Ul di situ adalah ikhfa. Ikhfa hakiki. Bila ikhfa hakiki kena buat apa? Dengung sambil bentuk mulut tu macam nak sebut zai. Wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim. Okey. Wa ma unzila sama macam tadi, ikhfa. Ala la nampak tak? Ala qalqalah Ibrahim. Okey. Ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Okey. Wa Ibrahim. Ala Ibrahim, ala qalqalah Rahim wa Isma okey. Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Okey, wa Yaqub qalqalah.
ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم. Wa nampak tak? Yaquba, ain tu dia liat, dah dikeluar daripada rengkung kita ain. Okey, wa yaquba wal asba, macam tu, asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyu. Tekanlah sebab dia ada sabdu. Dengung kat situ wan nabi. Tekan sikit wan nabiyyuna mir rabbihim. Okey, berhenti kat situ. Mir rabbihim. Nampak tak? Dia ada sabdu, kita kena tekan. Mir rabbihim. Okey. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Okey. La. Okey. La nufarriqu. Okey, nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu muslimun. Okey, farriqu. Macam tu bunyi dia. Baina ahadim. Nampak tak? Tu dia dekat di bawah lagi. Dia keluar daripada dalam ni. Dia main kat rengkung. Ahadim, tutup mulut rapat. Sebab apa? Idgham ma'al gunnah. Tutup mulut rapat. Ahadim minhum. Minhum wa. Okey. Izhar syafawi. Wa nahnu lahu muslimun. Okey. Nahnu. Nahnu ni maksud apa? Kami. Dalam bahasa Arab, nahnu ni maksud dia kami. Wa man yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Okey. Kita baca Quran ni, kalau kita belum lancap betul-betul, belum cakap dan sebagainya, kita baca pelan-pelan macam tu. Tu dia kata pula, ustaz, tak boleh tak baca pelan-pelan tu, nafas tak ada. Nafas tak ada lagu mana? Baca pendek-pendek kalau nafas tak ada. Tengok kita buat pelan-pelan dan pendek-pendek. Wa man yabtaghi ghayral islami dinan ghayral islami dinan falan yuqbala min. Okey, muka surat 61. 61. Falan yuqbala min. Yuqbala, dia ada qalqalah lah. Falan masuk betul-betul. Falan masuk betul-betul. Falan yuqbala min huwa fil akhirah wa huwa fil akhirati minal khasirin. Okey, nampak tak? Jadi baca pendek tapi pelan. Pelan dan pendek. Okey. Tu kalau untuk kita yang baru-baru, yang susah nak baca dengan lancak semua sekali. Kita baca pelan-pelan. Okey, kita sambung. Kaifa yahdillahu qauman kafaru. Kaifa yahdillahu. Nipihlah yahdillahu, lam tu ringan.
Kita jangan sebut yahdillahu. Yahdillahu. Ya tu kira tak ada. Ya tu buang. Yahdillahu qau, bukan kau. Yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqa. Okay. Qauman kafaru ba'da imanihim. Okay. I itu adalah mak badal. Kita panggil mak badal. Ma tu adalah mak asli. Dua harakat lah. Kedua-dua tu dua harakat. Wa syahidu. Okay. Syahidu. Du tu di situ mak jaiz munfasil. Annar rasul. Tekanlah annar rasula haqqa. Okey, berhenti. Kalau kita berhenti situ, kena berhenti dengan qalqalah kubra. Qalqalah kubra macam mana? Haqqa. Okey, tahan. Waja'ahumul bayyinat. Okey. Waja'ahumul bayyinat. Okey. Kat situ ja tu mak wajib. Kena 4. Ahumul tekan sebab ada sabdu. Bayyinat. Okey, berhenti. Wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Okey. La yah. Y-A-H bunyi yah. Bukannya bunyi yah. Jangan sebut yah. Wallahu yahdil qaumadh bala. Qaumadh bala. Gigi tu kena gigit lidah sikit. Qaumadh zalimin. Okey, habis. Ulaika jazaohum anna alaihim la'natullah. Ulaika tu 4 harakat lah. Ulaika jaza 4 harakat juga. Jazaohum samalah dua-dua tu. Kemudian uhum anna adalah izhar syafawi. Jadi anna tu adalah wajibul gunnah dengan 2 harakat. Alaihim di situ adalah izhar syafawi lagi. La'natullah. Okey. La'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Okey. Wal malaikah tu malaikat tu. Waalaikumsalam. Siapa yang bagi salam tu? Wal malaikah, malaikat lah. Samalah kena baca 4. Tapi kalau kita duk sebut malaikat tu tak payahlah baca dengan tajwid ni. Kan? Satgi duk pergi sembang. Tahu tak malaikah ni dah berapa? Kan? Tapi sebut malaikat tu dengan mat pula tak payah. Mat ni bila baca Quran saja. Baca doa pun tak payah ikut hukum tajwid . Baca doa ke, baca macam tahlil ke kan, zikir-zikir tahlil tu dia tak ikut hukum tajwid tak apa. Jadi mungkin kadang-kadang kita dalam kalangan masyarakat kita ni dia agak keras sikit lah bab tajwid ni, ya kan. Semua benda nak kena tajwid. Ni tajwid ni sebenarnya pada hakikatnya hukum tu untuk baca Quran sahaja yang kena baca dengan tajwid. Kena jaga baca tu bagi elok, sebut tu bagi kena masa kita baca Quran, masa kita baca waktu semayang, macam tu je. Tapi waktu kita zikir, waktu kita doa dan sebagainya, yang tu tak payah ikut hukum tajwid. Okey. Wal malaikati wan nasi ajma'in.
Okey. Wan nasi ajma'in. Aj tu ada qalqalah lah, aj, qalqalah. Jim. Khalidina fiha. Kha, tu kha. Khalidina fiha. Ha. La yukhaffafu anhumul azabu wa la hum yunzarun. Okey. Nampak tak slow motion lah, slow motion. Jangan baca laju-laju. Relax lah. La yukhaffafu. Okey, sebab apa? Sebab dia ada sabdu tu. Anhumul azabu wadahum yunzarun. Okey. Bila kita dengung dekat huruf yunzarun, tu hukum dia ikhfa, ikhfa hakiki. Dan huruf za ni, za dia adalah huruf isti'la. Sebut tu kita mulut kita bulat, za. Okey. Jadi bila kita dengung tu lidah kita tergantung. Yunzarun. Bunyi dia macam tu. Macam tu. Yunzarun. Okey. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. Okay. إلا الذين تابوا من mim tu adalah iqla'. Bila iqla' kena tutup mulut tapi ringan. Mim, nampak tak mulut tu macam mana? Mim, bukan mim. Ni bukan iqlab, tu idgham al ghunnah ataupun idgham mislain. Tapi kalau iqlab ni tutup dia ringan. Mim ba'di zalika, mim ba'di zalik, min ba'di zalika wa nampak tak? Wa bukan wa wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Okey. Nampak tak? Fa innallaha ghafurur. Okey. Masuk kat situ idgham bila gunnah. Tanwin tu masuk dalam ra. Bila tanwin tu hak itulah baris dua tu. Baris dua, dhammah dua tu. Baris depan dua tu. Masuk terus dalam ra, ghafurur rahim. Okey. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim. Okey. Macam mana tu? Dengunglah. Innal wajibul ghunnah. Ladzina kafaru ba'da imanihim nampak tak? Kat sini baru tutup mulut rapat. Sebab apa? Sebab dia mim tu, wajibul ghunnah. Nampak tak? Tutup mulut rapat. Jangan buka sikit pun. Dadu kufran tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dallun. Okey. Thumma zdadu kufral masuk dengan lam tu tak ada dah bunyi tanwin tu, tak ada dah. Masuk dengan lam tu idgham bila gunnah. Tidak ada dah dengung-dengung. La ikhfa. Ikhfa dengung lah. La tuqa. Okey. La tu nun dengan ta tu. Masuk dengung mulut macam nak sebut ta. Tuqa masuk tu dia qalqalah di situ, huruf qaf.
bala taubatuhum wa ulaika humud dha. Nampak tak? Humud dha. Ni dekat sini nampak dekat pipi ni yang bergerak kan. Wa ulaika humud dha. Nampak tak? Nampak tak dia punya tolak angin tu. Dekat pipi tu. Sebab apa? Sebab lidah tu letak tang tu. Bila lidah letak tang tu barulah dia keluar huruf dha yang betul tu. Wa ulaika humud dhallun. Okey, dhallun. 6 harakat. Sebab apa? Sebab mad lazim kalimi musaqqal. Okey. Ada orang tanya, "Ustaz, ni kat sini awak dhallun awak tak dhallin?" Quran salah apa? Ni cetak salah apa? Bukan cetak salah. Dalam Fatihah tu dhallin lah dalam Fatihah tu. Sebab apa? Sebab dalam bahasa Arab ni dia ada tata bahasa juga. Dia bukannya terus kata dhallun tu satu perkataan dhallun saja, tak ada. Ataupun dhallin tu satu perkataan dhallin saja, tak. Asal perkataan dia ni ad-dhallun. Ad-dhallun maksud dia orang-orang yang sesat. Sebab apa? Sebab di sini ni dia ni jadi, kita dalam bahasa Melayu kita panggil subjek dengan predikat. Subjek tu benda tu, objek tu, predikat tu adalah cerita kepada benda tu. Contoh dia, Abu itu handsome. Abu handsome. Ataupun kucing Abu comel. Okey. Jadi Abu tu subjek. Dia punya predikat dia handsome. Kucing Abu adalah subjek, predikat dia comel. Macam itulah lebih kurang. Kat sini mereka itu orang-orang yang sesat. Jadi mereka itu adalah subjek. Predikat dia adalah orang-orang yang sesat. Jadi dalam tata bahasa Arab, subjek dan predikat mesti sama bentuk dia. Jadi dekat sini dia punya subjek dia ulaika hum, mereka itu. Dalam keadaan kita panggil dalam bahasa Arab, kita panggil dalam keadaan marfu'. Marfu' tu adalah keadaan dia tidak dipengaruhi oleh apa-apa perubahan kepada dia. Maka bila mai predikat dia iaitu khabar, mubtada tadi tu subjek kita panggil mubtada. Mai predikat dia khabar dia pun kena ikut macam dia marfu' juga. Bila marfu' dalam kaedah ni perkataan dhallun ni dia akan jadi waw nun. Dhallun waw nun. Okey. Dalam surah Al-Fatihah dia bukan dalam keadaan ni, dia dalam keadaan yang lain. Dia tu jadi sebagai kata yang digabungkan dengan perkataan yang lain. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nampak tak? Ghairil maghdubi. Dekat situ. Jadi ghairil maghdu ni, ghair tu adalah kata hubung. Kata hubung. Ghairil maghdubi alaihim waladdall. Waladdall tu adalah satu tanda kata hubung yang menjatuhkan hukum yang sama kepada perkataan maghdubi tadi tu. Bila baca maghdubi sebab ada ghairil di depan dia, maka hak yang waladdallin tu tak boleh baca waladdallun dah. Kena baca waladdallin untuk ikut maghdubi tu. Ni saya terang sikit sebanyak sebagai kalau ada penonton-penonton kita yang pernah belajar bahasa Arab. Jadi sedikit banyak tu dia recall balik. Recall balik ataupun yang kita akan belajar nanti, kita akan jumpa benda yang sama, ditunjukkan oleh tenaga pengajar kita, insyaAllah. Okey, jadi yang tu nak cerita sedikit sebanyak lah. Apa beza dhallun dengan dhallin? Beza pada tata bahasa. Makna sama tak? Makna sama. Okey. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Okey. وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. Okay. كفار nampak tak? كفار masa dengung tu mulut nak macam sebut fa. Sebab apa? Sebab dia ikhfa. Falai dengung.
idgham ma'al gunnah. Yuqbala, yuqbala min ahadihim, tutup mulut rapat. Kat sini mim, jumpa mim, idgham mislain. Ahadihim mil'ul ardi dhahaba. Okey, mil'ul ardi dhahaba, dhahaba. Mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih. Okey, mil'ul ardi dhahabau, masuk dhahabau, bau masuk. Walau iftada bih. Okey, ulaika lahum azabun alim. Okey, berhenti kat situ tak apa. Boleh. Sebab apa? Sebab yang wa datang selepas dia tu adalah ayat baru. Boleh berhenti kat situ. Azabun alim. Azabun tu izhar lah. Izhar. Izhar halqi. Alim kita berhenti. Kalau kita sambung alimu. Okey, jadi idgham ma'a gunnah. Ma lahum min nasirin. Wa ma lahum idgham mislain. Tutup mulut bagi rapat. Min idgham ma'al gunnah. Apa beza idgham mislain dengan idgham ma'al gunnah? Sebab huruf lain-lain. Idgham mislain tu mim, mim jumpa mim. Idgham ma'al gunnah, antara dia adalah nun jumpa dengan nun. Wa ma lahum min nasirin. Okey. So kita tengok sikit lah. Kita tengok perkataan-perkataan yang daripada bahasa Arab, tapi yang kita duk guna juga dalam bahasa Melayu dalam muka surat ni. Okey. Qul amanna. Okey, amanna tu bunyi macam aman, bunyi macam iman. Jadi amanna tu beriman. Kami telah beriman. Wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim. Ibrahim siapa dia Ibrahim? Nabi Ibrahim lah. Ibrahim ni bukan perkataan lain lah. Ibrahim lah, Nabi Ibrahim. Wa Ismail. Nabi Ismail. Ishaq, Nabi Ishaq. Yaqub, Nabi Yaqub. Asbat, Asbat ni keturunan mereka. Wa ma utiya Musa. Musa, siapa dia? Musa lah, Nabi Musa. Wa Isa, dan Nabi Isa. Wan nabiyun, dan nabi-nabi. Okey, nabiyun, nabi-nabi lah. Mir rabbihim, rabbihim Tuhan mereka, rabbihim Tuhan mereka, rabbana Tuhan kami, rabbi Tuhan saya. Okey. Wa nahnu lahu muslimun. Muslimun adalah orang-orang muslim, orang-orang yang Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam, Islam. Islam tu adalah agama Islam. Dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati. Akhirah tu adalah akhirat lah. Yang mana kita sebut akhirat. Dalam Arab orang sebut akhirah. Kaifa yahdillah. Yahdi tu adalah hidayah. Hidayah, memberi hidayah. Qauman tu adalah kaum lah, kaum. Kafaru, telah kufur. Nampak tak sama kan? Sama dalam bahasa Melayu. Okey. Ba'da imanihim, iman. Nampak tak? Iman. Iman lah tu. Wa syahidu bersaksi, syahadah. Bersyahadah. Saksi. Annar rasul adalah rasul lah. Hak, rasul itu adalah hak, rasul itu adalah benar. Wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil. Yahdi, memberi hidayah. Qaum, itu adalah kaum. Zalimin adalah orang-orang yang zalim, kan? Zalim tu kata bahasa Arab lah. Kita tak sebut zalim, kawan ni zalim. Kawan ni zalim kat kawan ni, tu bahasa Arab. Kita pinjam. Ulaika jazaohum anna alaihim laknatullah. Laknat. Kita balas juga perkataan bahasa Arab. Laknat. Laknat lah. Wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab. Azab kita ambil juga daripada bahasa Arab.
azab tu sama. Wala hum yunzarun illal ladzina tabu. Tabu tu bunyi dia macam taubat, taubat. Nampak tak? Senang tak? Nak faham bahasa Arab ni senang. Tabu adalah taubat, sebab kita dah guna dah. Min ba'di dzalika wa aslahu. Wa aslahu adalah islah. Islah adalah melakukan kebaikan. Fa innallaha ghafurur rahim. Rahim adalah rahmat, kesian. Innal ladzina kafaru. Kafaru adalah kufur. Ba'da iman, iman. Thumma zdadu kufra. Kufra adalah kekufuran. Lan tuqbala taubatuhum. Taubatuhum adalah taubat, taubat mereka. Wa ulaika humud dhalun. Innal ladzina kafaru, yang telah kufur. Wa matu. Matu macam bunyi macam mati, maksudnya mati. Matu tu telah mati. Wa hum kuffar, dan mereka itu orang-orang yang kafir. Falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi. Al-ard sama dengan perkataan bahasa Inggeris earth. Al-ard, earth. Jadi bumi, al-ard tu adalah bumi. Zahaban walau iftada bih ulaika lahum azab. Azab, kita guna azab. Wa ma lahum min nasirin. Okey. Jadi kita akan baca dari atas sampai bawah. Okey. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار
فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم. Okey, habis dah ke surat 61. Habis juzuk 3. Tak sangka kita baca dah lama dah ni. Akhirnya juzuk 1, juzuk 2, juzuk 3 dah habis. Nanti minggu depan ataupun hari Ahad ni masuk juzuk ke 4 dah. Okey, kita cerita sikit makna lah secara ringkas dalam buku surat 61 ni. Awal-awal itu ayat 84 yang mana qul amanna, Allah Taala suruh kata, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, qul amanna billah, sesungguhnya kita ni beriman, kami ini beriman dengan Allah. Kata kat siapa ni? Kata kat ahlul kitab, kata kat orang Yahudi, orang Kristian, kemudian kata dekat kaum-kaum musyrikin, bagi tahu kat depa. Depa duk kata agama Nabi Muhammad ni lain daripada agama nabi-nabi yang sebelumnya. Nabi Muhammad ni bawa agama baru, berbeza dengan Nabi Ibrahim, tok moyang kita. Jadi Allah Taala kata, wahai Muhammad, bagi tahu kat depa, betul ke agama hang lain? Cerita kat depa ni. Katakan, amanna billah, kami beriman dengan Allah. Kamu beriman dengan Allah? Ya, kamu beriman dengan Allah. Kami pun beriman dengan Allah. Wa ma unzila alaina, dan semua syariat-syariat, semua wahyu, semua kitabullah yang diturunkan kepada kami, yang dikhususkan untuk Nabi Muhammad dan umat ini. Wa ma unzila ala Ibrahim, dan segala sesuatu yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim daripada suhuf-suhuf, lembaran-lembaran, kitab-kitab wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Wa Ismail, dan Nabi Ismail. Wa Ishaq, dan Nabi Ishaq. Wa Yaqub, dan Nabi Yaqub. Wal asbat, dan keturunan mereka, cucu-cicit mereka. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang telah diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Wan nabiyun, dan segala nabi-nabi. Mir rabbihim, daripada Tuhan mereka. Nampak tak? Jadi orang yang duk persoal tadi, yang duk petikai, agama yang Nabi Muhammad bawa ni, adakah ia ajaran baru yang menyanggahi ajaran Rasul-Rasul sebelumnya? Tidak. Katakan, kami juga beriman dengan semua benda yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi-nabi tu mereka menyampaikan benda yang sama dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeza-bezakan di antara mereka seorang pun. Jadi semua nabi-nabi, semua kita percaya mereka. Semua kita kata mereka ni adalah orang-orang yang baik. Berbeza dengan orang Yahudi. Orang Yahudi tolak Nabi Isa. Orang Kristian tolak Nabi Muhammad. Kemudian ada agama-agama lain, agama-agama kuno yang lain yang masih diamalkan di tanah-tanah Arab. Kalau kita pergi, contohnya di Jordan, di Syria, masih ada satu agama yang dinamakan agama Druz. Druz. Jadi Druz ni mereka ikut apa? Mereka ikut Nabi Shu'aib. Mereka tolak semua Nabi yang ada, mereka ikut Nabi Shu'aib. Jadi kita tak macam tu. Kita terima semua Nabi-Nabi yang ada. Kita tidak membezakan salah seorang pun daripada mereka. Wa nahnu lahu muslimun, dan kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala sebut, wa may yabtaghi ghairal islami dina, sesiapa yang mencari selain daripada agama Islam ni sebagai agama dia ataupun sebagai jalan hidup dia, falan yuqbala min, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan apabila di akhirat kelak, maka dia akan termasuk daripada golongan orang yang rugi. Sebab apa rugi? Sebab ada setengah orang dia tak terima Islam. Dia tak mau terima kebenaran yang ada dalam Islam. Dia tak mau mengkaji kebenaran tu ada dalam agama mana. Dia tak pernah mengkaji. Bila dia tak pernah mengkaji, bila dia dengar tentang Islam, terus dia tolak.
Bila orang cuba nak sampaikan kepada dia tentang Islam, terus dia kata dia tak mau. Sebab apa? Sebab dia dah ada agama dia sendiri. Tengok-tengok Islam yang betul. Dia ni buat benda baik, tolong orang, jaga keluarga dia, tak buat benda-benda jahat, dan sebagainya. Oleh itu apabila dia sampai di akhirat, tengok-tengok benda hak dia buat baik semua tu, yang dia korbankan duit dia, korbankan masa dia, korbankan dia punya jiwa raga dia, tengok-tengok tak ada habuan apa-apa, maka dia termasuk daripada kalangan orang yang rugi. Jadi kita ni sebagai orang yang dilahirkan sebagai Islam, kita kena bersyukur dengan cara kita mendalami lagi ni. Kita ni kadang-kadang kita mengaku kata kita Islam, tapi benda yang paling basic sekali dalam Islam pun kita tak boleh nak kuasai. Benda yang paling basic sekali apa? Sumber yang paling asas sekali Al-Quran. Al-Quran ni lah benda yang paling asas sekali, benda yang paling sumber. Bila kita mengaku kata kita Islam, patutnya Quran ni kita dah kena tahu lah apa yang ada di dalam dia. Daripada awal sampai habis ni nak cerita tentang apa. Masa kita semayang tu kita duk sebut apa benda. Kita kena tahu, barulah kita boleh kata kita ni Islam. Kalau kita duk baca benda apa pun kita tak tahu, kita duk sebut apa pun kita tak tahu, semayang tu kita ambil wudu sebab apa pun kita tak tanya, kita semayang, kenapa kita menghadap kiblat apa kita tak pernah ambil tahu sebab apa, cuma kita ikut-ikut saja semua orang yang buat. Jadi apa beza kita dengan kaum musyrikin yang ikut Tok Wan ni apa? Apa beza? Tidak ada beza. Kita cuma ikut sahaja. Agama ikut-ikutan. Jadi kita tak mahu macam tu. Orang Islam, kita dilahirkan sebagai orang Islam, kita kena belajar, mendalami apa yang terkandung di dalam agama kita. Yang pertama sekali Al-Quran, belajar memahami dia, belajar membaca dia. Kemudian nombor 2, hadis Nabi Muhammad SAW. Pelan-pelan belajar membaca hadis Nabi, bermula daripada kitab yang dinamakan Sahihul Bukhari, kitab Sahih Bukhari. Kemudian kita baca kitab yang kedua Sahih Muslim. Dua-dua ulama ni, Imam Al-Bukhari, Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari, dengan Imam Muslim, Imam Muslim Al-Qushairi, yang mana kedua-dua ni adalah ulama yang besar yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang paling sahih, yang paling autentik, yang paling benar diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi dua sumber ni kita kena mengaji sebagai orang yang dilahirkan di dalam agama Islam. Malu lah kita, kita yang dilahirkan dalam agama Islam dapat kemudahan banyak, masjid semua okey, tak ada orang halang kita mengaji agama Islam semua. Tengok-tengok orang bukan Islam tu, yang last kali dia masuk Islam, tengok-tengok dia lagi baca banyak pada kita tentang Islam, dia lagi tahu banyak pada kita. Malu kita koman lah. Jadi kita ambil peluang, kita belajar, tak lama mana, ambil 1 jam 1 hari ke baca Quran, 1 jam 1 hari baca hadis. Ambil 2 tu je, baca saja. Lepas tu belajar tu dia akan main kemudian lah. Belajar tu pelan-pelan. Yang pertama kita kena baca dulu, tahu dulu apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Okey. Jadi sesiapa yang mengambil agama selain Islam, maka di akhirat kelak tak akan diterima. Tapi kita tanya pula, kan? Ni kalau orang tu dia memang dilahirkan bukan Islam, lepas tu Islam tak pernah sampai kat dia, dia pun tak pernah tahu pasal Islam semua, adakah dia termasuk dalam orang-orang yang rugi ni? Tak. Yang tu kita panggil hukum depa Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah ni macam mana? Tuhan akan uji depa. Depa ni macam budak-budak yang mati waktu kecil, ataupun orang tu memang lahir-lahir buta ataupun pekak. Jadi dia tak boleh nak belajar tentang Islam. Lahir sampailah tua, dia tak boleh nak belajar tentang Islam. Jadi depa ni akan dikumpulkan di akhirat kelak. Nabi kata, orang gila, lahir-lahir gila terus. Kan? Jadi dengan keadilan Allah SWT, Allah Ta'ala kumpul depa. Kemudian Allah Ta'ala tanya, kamu semua dulu masa duduk di dunia dulu tak beriman dengan aku, kan? Oleh itu kamu semua kena masuk neraka lah sebab tak beriman dengan aku. Maka kat situ akan timbul 2 kumpulan. Satu kumpulan akan kata, wahai Tuhan, kenapa hari ni hang suruh kami masuk neraka, sedangkan dulu
kau tak bagi kami peluang untuk kami belajar agama Islam. Kami tak pernah tahu pun kebenaran ni. Kemudian hang suruh kami masuk dalam neraka. Dia petikai Tuhan. Okey. Kemudian satu lagi kumpulan pula, dia berkata, tak apalah Tuhan, nak buat macam mana? Kan? Kami ni apa yang kau kata, kami akan taat sahaja. Kami tidak akan tolak, kami tidak akan ingkar apa yang kau kata. Maka Allah SWT ambil kumpulan hak yang pertama ni. Allah Ta'ala kata, tengok, kamu ni bila aku suruh masuk neraka, terus kamu bangkang. Apatah lagi kalau aku suruh kamu hidup di dunia. Aku suruh kamu ikut agama Islam, adakah kamu akan ikut? Kamu takkan ikut lah. Kat sini pun aku suruh kamu tak ikut. Maka tempat kamu adalah di dalam neraka. Kumpulan yang kedua, sebab mereka taat, Tuhan kata masuk neraka, tak apa kami masuk neraka. Maka Tuhan kata, disebabkan kamu taat, di sini aku uji kamu dan kamu kata kamu taat kepada perintah aku, walaupun nampak macam zalim, maka aku akan masukkan kamu ke dalam syurga. Nampak tak? Jadi itu adalah keadilan Allah SWT kepada orang yang tidak sampai dakwah Islam kepada dia, ataupun dia ni dia dah sampai dah dakwah kepada dia. Agama Islam tu dah sampai kat dia, ataupun dia memang betul-betul lahir daripada keluarga Islam dan sebagainya, tapi dalam otak dia tu dia duduk fikir, dia duduk cari kebenaran, duduk cari tak jumpa juga. Dia tak berani nak kata hak mana satu lagi yang betul. Dia duduk cari mati. Orang macam ni pun sama juga, termasuk dalam ahlul fatrah. Bahasa orang putih orang duk kata ni agnostik. Agnostik ni dia tak kata mana-mana agama salah, dia tak kata mana-mana agama betul, dia tengah duk mencari. 3 sifat dia. Faham tak? Yang pertama, dia tak kata mana-mana agama salah. Nombor 2, dia tak kata mana-mana agama betul. Kemudian dia masih duk mencari, duk cari hak mana satu agama yang betul, tiba-tiba mati. Yang ni kita panggil agnostik. Agnostik ni termasuk dalam kumpulan ahlul fatrah. Nanti Allah Ta'ala akan uji dia di hari akhirat kelak. Okey. Jadi kena masuk Islam. Siapa yang dah faham tentang Islam, kena jadi Islam. Kalau ambil selain pada Islam, maka tidak akan diterima dan akan jadi orang rugilah. Okey, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Okey, ni kalau orang yang ingkar juga, dia tak mau beriman juga. Jadi Allah Ta'ala tanya, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Bagaimana Allah Ta'ala nak bagi hidayah kepada kumpulan yang kufur setelah mendapat iman. Ni ahlul kitab lah tu. Dah nampak dah kebenaran Tuhan. Nabi-nabi dah mai dah tunjuk kebenaran depan mata. Tapi tak mau terima juga. Macam mana Allah Ta'ala nak bagi hidayah lagi? Dah nampak dah semua. Wa syahidu anna rasul haq. Depa pun dah kata dah, Nabi Musa ni betul ya. Sebab apa? Sebab bila kita ikut dia, Firaun habis mati beh. Kan? Depa dah yakin dah, kata rasul-rasul tu benar. Wa ja'ahumul bayyinat. Dah tengok dah mukjizat-mukjizat. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Sebenarnya Allah Ta'ala tidak memberi hidayah kepada kaum yang zalim. Depa ni zalim lah. Sebab apa depa kaum yang zalim? Sebab dah nampak dah bukti, ilmu dah ada dah, tahu dah rasul-rasul tu semua betul. Tapi bila suruh ikut, depa tak mau ikut. Depa tolak. Yang itulah maksud dia kufur setelah iman. Maka tak boleh diberi hidayah. Apa sebab, apa yang mereka akan dapat nanti? Ulaika jazaohum, maka itu ganjaran mereka, anna alaihim la'natullah, ke atas mereka itu laknat Allah SWT. Laknat ni maksud dia apa? Allah Ta'ala cabut rahmat daripada dia. Laknat tu lawan dia rahmat. Rahmat tu dapat kasih daripada Allah SWT, dapat belas kasihan. Allah Ta'ala tengok dengan pandangan yang belas kasihan. Tapi bila kena laknat, habis tidak ada dah belas kasihan ni. Wal malaikah, dan laknat para malaikat, dan laknat para manusia, wan nasi ajma'in khalidina fiha, kekal di dalamnya, kekal di dalam keadaan tersebut. La yukhaffafu anhumul azab, di akhirat kelak pula tidak diringankan azab kepada mereka. Wala hum yunzarun, dan tidak pula ditangguhkan azab tersebut. Melainkan illal ladzina tabu min ba'di dzalik, melainkan orang yang bertaubat. Nampak tak? Wa aslahu, dan dia perbaiki kesalahan-kesalahan dia. Fa innallaha ghafurur rahim, sebenarnya Allah Ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Nampak tak? Tadi tu dia buat apa? Dia buat benda yang paling jahat sekali. Setelah tengok benda yang paling meyakinkan dia tentang kebenaran Islam, kemudian dia tolak kebenaran Islam tu.
Tolak Allah Ta'ala kata ni dia akan kena azab, dia kena laknat dan sebagainya. Tiba-tiba mai penghujung umur dia bertaubat. Dia kata apa yang aku buat tu semua salah. Apa yang aku buat tu semua aku minta ampun balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala kata apa? Habis Allah Ta'ala padam semua. Fa innallaha ghafur rahim. Allah Ta'ala itu maha pengampun lagi maha penyayang. Nampak tak? Dia buat benda apa yang jahat sekali. Tiba-tiba dia bertaubat, Allah Ta'ala padam semua balik. Jadi kita jangan putus asa dengan Tuhan. Kita ni jahat terang mana sangat? Jahat terang mana? Ada yang bunuh 100 orang dah? Tak ada. Kan? 100 semut ada lah bunuh 100 semut. Kan? Bunuh 100 nyamuk ke? Kan? Ada lah. Bunuh 100 orang dah? Tak ada. Mana ada? Ada yang rompak 100 bank? Tak ada juga. Ada kot yang pukul orang 100 orang dia pukul masuk hospital habis. Ada? Tak ada. Mana ada jahat main tu. Jadi kalau kita taubat, Allah Ta'ala terima tak? Terima. Allah Ta'ala ni dia sentiasa rahmat. Sentiasa dia kasih kepada hamba-hamba dia. Jangan putus asa. Bila buat salah, taubat. Buat kesilapan, taubat. Mana ada manusia yang bebas daripada kesilapan? Tidak ada. Yang bebas daripada kesilapan ni adalah Nabi Muhammad SAW. Tu pun kesilapan yang tak membawa dosa ada juga. Yang Nabi Muhammad buat, yang Allah Ta'ala tegur directly di dalam Al-Quran. Tapi kesilapan-kesilapan Nabi tidak ada dosa lah. Kesilapan kita ni ada dosa. Kesilapan Nabi dia berbentuk yang tidak ada dosa. Okay. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim. Kemudian orang yang kufur setelah iman, sumazdadu kufra. Yang ni tak taubat tapi bertambah lagi kekufuran. Sampailah mati. Kan? Mati-mati bertambah kekufuran dia tu. La tuqbala taubatuhum. Maka Allah Ta'ala takkan terima taubat dia sampai bila-bila. Sebab apa? Sebab tempoh untuk taubat tu waktu hidup ni saja. Bila mati habis lah. Tak boleh nak taubat dah. Kufur ni, kufur tu maksud dia dia menafikan Allah lah. Dia menafikan agama Islam, dia syirik. Ni yang maksud kufur ni. Jadi dia mati dalam keadaan macam tu, menafikan kebenaran Islam, maka Allah Ta'ala tak terima dah taubat dia. Wa ulaika humul dhalun. Mereka itu dalam keadaan yang sesat. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Orang yang kafir kemudian mati pula dalam keadaan mereka kafir. Falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba. Maka Allah Ta'ala takkan terima daripada mereka walau sepenuh bumi ni emas. Dia ada emas. Berlori-lori. Sampai sebanyak seisi bumi ni. Walau iftada bih. Untuk tebus balik masa dia di atas muka bumi tu. Jadi masa di atas muka bumi ni dia kufur. Dia tak mau ikut kebenaran ni. Kemudian bila dia mati, dia sedar, rupanya memang betul. Islam ni adalah agama yang benar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah Tuhan. Nabi Muhammad SAW itu bawa kebenaran. Kemudian dia ni ada harta banyak. Dulu ni ada harta banyak. Macam-macam ada. Ada syarikat kapal terbang. Kan? Bos TMB. Kan? Harta banyak. Kan? Orang banyak bin mahal. So, jadi dia buat apa? Dia nak tebus balik kehidupan dia di atas muka bumi ni dengan harta dia banyak tadi tu. Maka Allah Ta'ala tak terima dah untuk dia balik ke atas muka bumi. Tak boleh. Orang yang kufur memang tidak boleh kembali ke atas muka bumi. Jadi kafir tu maksudnya menafikan kewujudan Allah. Menafikan kebenaran Islam. Itu maksud kafir. Ulaika lahum azabun alim. Mereka itu kena azab yang pedih. Azabun alim, sangat-sangat pedih dah. Wa ma lahum min nasirin. Dan mereka tidak ada pula pembantu-pembantu untuk selamatkan mereka. Tidak ada siapalah yang boleh bantu di hari akhirat kelak, melainkan Nabi Muhammad SAW sahaja dibenarkan untuk memberi syafaat kepada orang-orang yang dia pilih. Tapi Nabi Muhammad ni dia bukan pilih. Dia nak bagi kat semua. Cuma ada yang dia boleh bagi, ada yang dia tak boleh bagi. Okey. Jadi tu sedikit sebanyaklah tentang muka surat ni. Moga-moga apa yang kita baca ni kita fahamlah nilai erti akidah. Tu kita sebut akidah. Akidah tu penting.
Erti akidah ni dia saja yang boleh selamatkan kita di akhirat kelak. Kalau akidah kita terpesong, kepercayaan kita salah tentang agama, tentang kehidupan, tentang hakikat kehidupan, tentang hakikat Tuhan, maka apabila kita mati nanti, Tuhan tak mau tengok kita, Tuhan tak mau terima kita. Sebab apa? Sebab kita berkata benda yang salah ataupun kita mempercayai benda yang salah tentang diri dia. Itulah jenayah yang paling besar. Jenayah yang paling besar adalah apa? Adalah menafikan Tuhan yang benar. Itulah jenayah yang paling teruk sekali, sebab itulah Tuhan tak mau tengok kita. Kita pun nafi dia, macam mana dia nak tengok kita? Jadi sentiasa tunduk, sentiasa lemah, sentiasa mencari kebenaran, sentiasa minta kepada dia supaya selamat. Jadi yang baik dan yang sempurna itu hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah dan kurang tu daripada diri saya sendiri. Sedikit-sedikit sebanyak yang melawak apa semua tu, tak payah ambil kira lah. Tu mau melawak mampu kan tu. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil yang baik itu. Dan kita ucap terima kasih juga kepada penonton kita yang setia bersama kita. InsyaAllah tujuan kita buat live ni adalah untuk sampaikan ilmu kepada orang-orang yang berminat untuk belajar dengan cara ni, dan juga orang-orang yang mungkin tak selalu duk dengar tentang center kita di Kulim dan sebagainya, dengar tentang Ustaz Nan, kemudian dengar tentang Ustaz Hashimi, dengar tentang Ustaz Abdul dan sebagainya, tapi tak boleh nak mengaji dengan mereka. Jadi kita buat live. Buat live ni mereka boleh kongsi. Mereka nak mengaji yang dengan ustaz-ustaz kita boleh. Duduk di mana? Perak. Duduk di KL. Tapi boleh mengaji. Okey, ada soalan satu, kita jawab last sikit saja. Apa maksud siang hari Islam, malam hari jadi kufur, dan malam hari Islam, siang hari kufur? Ini dalam satu hadis. Nabi kata ada sebahagian manusia yang di mana pada waktu pagi dia Islam, pada waktu petang dia kufur, kemudian pada waktu petang dia Islam balik, kemudian pada waktu pagi dia kufur balik. Maksudnya di situ dia tidak berpegang kukuh dengan agama Islam, dia tidak berpegang kukuh. Maksudnya pada waktu pagi dia rasa Islam tu betul, maka dia buatlah apa-apa yang patut yang berkaitan dengan Islam. Mai pada waktu petang tiba-tiba dia tinggal ajaran-ajaran Islam. Sebab apa? Sebab dia tengok-tengok pada waktu petang tu banyak benda yang kena dengan hawa nafsu dia, kena dengan apa yang dia nak buat, maka dia tinggal yang Islam tu, dia ikut yang hawa nafsu dia. Lepas tu esok pagi pula tengok-tengok tak ada benda yang dia suka tu, hawa nafsu dia tu, maka dia pun buat Islam balik, buat macam orang Islam biasa balik. Sekali petang pula tengok ada benda yang kena dengan hawa nafsu dia. Tengok-tengok, makan ni depa masak babi panggang sedap ni. Kan? Dia tengok, babi panggang sedap, dia pun pergi makan babi panggang tu. Dia tahu dah kata benda tu haram. Tapi dia kata, tak ada halal kot. Kan? Takkan halal kot babi makan. Yang itulah maksud siang hari Islam, hari petang jadi kufur balik semua. Sebab apa? Dia tak pegang dengan kukuh. Tak pegang dengan kukuh akidah ataupun syariah yang dibawa oleh Nabi Muhammad tu. Okey. Jadi kita ni sebagai orang Islam, kita buat kebaikan sekadar kemampuan kita, tapi kita punya kemahuan tu sentiasa kepada mendirikan syariat Tuhan. Kemahuan kita sentiasa kepada mendirikan syariat Tuhan, walaupun kadang-kadang kita punya nafsu tu mengalahkan kita. Walaupun kita punya kemahuan diri kita tu mengalahkan kita, mengalahkan kemahuan kita kepada syariah tu, tapi dengan cara kita lepas tu kita taubat, kemudian kita bergerak balik semula, dengan hati kita menuju ke arah mendirikan akidah dan syariat Tuhan. Jadi cukuplah sekadar tu. Moga-moga yang baik tu daripada kita dapat yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni kita dapat amalkan lah, kita dapat sampaikan. Dan yang mampu-mampu tu daripada saya lah. Saya suka mampu. Okey. Jadi kita sudahi majlis kita dan dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana fi khusr lilladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.